Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama Mandalika TV, Lembaga Muzium Negeri Terengganu di segmen Buah Bicara. Perkongsian ilmu pada hari ini ialah mengenai sejarah Perahu Besar Terengganu. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa negeri Terengganu terletak menghadap Laut Cina Selatan yang mempunyai jaluran pantai yang panjang sejauh lebih kurang 240 km. Persekitaran ini mendorong masyarakat Terengganu dikenali dengan nama masyarakat budaya maritim, yang mana cara hidupnya berkait rapat dengan aktiviti ataupun persekitaran air dan menggunakan perahu sebagai pengangkutan utama. Sejarah telah membuktikan bahawa negeri ini merupakan satu destinasi pelayaran yang sangat sibuk pada sewaktu masa dahulu. Antara catatan yang terawal diungkapkan oleh seorang pengarang berbangsa Cina yang bernama Cao Chu-fei dalam catatannya yang bertajuk Lin Wai Taita pada tahun 1178 Masihi, yang menyebut bahawa terdapatnya hubungan dagang antara negeri Terengganu dengan Indochina dan Kerajaan Sriwijaya yang telah berkembang maju pada masa itu. Menelusuri sejarah, dalam kisah pelayaran Laksmana Chempo di sekitar tahun 1413 Masihi hingga 1415 Masihi, terdapat kira-kira 200 buah kapal dengan anggota seramai 27,800 orang pengikutnya telah berlayar melalui perairan Terengganu, dan sejarah telah membuktikan bahawa armada beliau telah berlabuh di muara Sungai Terengganu, di mana anak-anak kapal beliau telah turun untuk mendapatkan bekalan air tawar. Pencarian air tawar tersebut telah membawa sekumpulan anak-anak kapal menuju Sungai Nerus dan akhirnya terkandas di hulu sungai akibat jeram berbatu. Sehingga kini di tempat tersebut terdapat sebuah tokong yang dinamakan Sampokong di lokasi yang berkenaan, yang dibina bagi memperingati kisah anak-anak kapal Laksmana Chempo mendapatkan bekalan air tawar. Menurut sejarah Terengganu sendiri, pada masa pemerintahan Sultan Mansur yang pertama, atau lebih dikenali sebagai Ku Tanah Mansur, yang memerintah negeri Terengganu pada tahun 1733 hingga 1794 Masihi, di mana di sekitar tahun 1765 Masihi, Sultan Mansur telah menggunakan perahu besar sebagai angkatan pelayaran baginda dalam menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam. Di samping itu, Kapten Labe, seorang pelaut berbangsa Perancis, dipercayai pernah melawat Terengganu pada tahun 1769 Masihi, dan beliau mengatakan bahawa masyarakat di sini telah memiliki beberapa buah perahu besar yang digunakan untuk berlayar dan berdagang ke Indochina dan Siam. Perihal kegunaan perahu besar untuk tujuan berdagang,
sebenarnya sangat pesat di sekitar abad ke-18. Namun begitu, tiada catatan untuk pembuktian kerana kebanyakan mereka tidak meninggalkan sebarang dokumentasi seperti mana para tukang-tukang perahu hari ini, yang mana sehingga kini mereka membina perahu hanya berpandukan keilmuan dan pengalaman sahaja. Catatan hanya bersumber kepada orang asing yang pernah bertandang ke Terengganu. Seperti mana catatan dalam Jurnal Malayan Royal Society, C.A. Gibson Hill dalam lawatannya ke Terengganu pada tahun 1948 Masihi melaporkan terdapat puluhan perahu besar di pelabuhan Kuala Terengganu. Perahu besar atau juga lebih dikenali di negeri Terengganu sebagai perahu dagang digunakan oleh masyarakat pedagang di sini untuk mengekspor barangan hasil tempatan seperti kain songket, perkakas tembaga dan mengimport beras dan garam dan pelayaran mereka hingga ke seluruh kepulauan Melayu. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa negeri Terengganu ini merupakan sebuah negeri yang memiliki seni ketukangan perahu yang masyhur sehingga sekarang. Mereka, tukang-tukang perahu ini, membina perahu yang berukuran besar yang kadang-kala sehingga mencecah 60 kaki panjang bagi tujuan untuk berdagang. Baiklah, sekarang kita akan memperkatakan sedikit tentang jenis-jenis perahu besar yang terdapat di negeri Terengganu. Terdapat 4 jenis perahu besar iaitu dikenali oleh masyarakat tempatan sebagai perahu besar anak bedar, perahu besar dogol, perahu besar pinis dogol, dan yang terakhir perahu besar pinis gobel. Perahu besar anak bedar biasanya dibina berukuran 35 hingga 45 kaki panjang dan lebarnya kira-kira 10 kaki. Ianya boleh membawa muatan sehingga 500 pikul atau lebih kurang 30,000 kilogram. Ia mempunyai bentuk yang unik dengan bentuk haluan sesudu atau dipanggil oleh masyarakat tempatan sebagai bentuk belakang itik. Bagi perahu besar dogol, ia mempunyai rupa bentuk haluan dan belakangnya mempunyai bentuk yang hampir sama. Panjangnya boleh mencapai 60 kaki dengan kelebaran 15 kaki. Perahu besar pinis dogol mempunyai ukuran yang hampir sama dengan perahu besar dogol, tetapi bentuk di bahagian belakang adalah sedikit berbeza. Dipercayai tukang-tukang perahu tempatan mengambil idea rekan ini, rekan perahu berdasarkan perahu luar atau kapal dagang yang datang berdagang ke Terengganu. Bahagian belakang yang aerodinamik dan kelihatan lebih menarik digelar sebagai belakang itik. Itulah uniknya tukang-tukang di Terengganu. Manakala bagi perahu pinis gobel,
Ia mempunyai bentuk seakan-akan perahu besar pinih dogol dan juga dibina dalam ukuran yang besar seperti perahu dagang yang lain. Ia mempunyai struktur atau rekaan unik dengan bermotif ukiran yang bermotif tertentu di bahagian haluannya sebagai seni binaan ketukangan, dan kadang-kadang ia dijadikan ciri untuk kita membezakan dengan perahu besar yang lain, terutamanya jenis perahu finish. Muzium Negeri Terengganu ada membuat pemeliharaan warisan kelautan ini, warisan kelautan bangsa Melayu ini. Ianya ditempatkan di Galeri Pelayaran dan Perdagangan. Namun begitu, hanya 2 jenis perahu besar sahaja yang sempat diselamatkan. Kisah pelayaran dan penggunaan perahu besar oleh masyarakat Melayu di Terengganu dipercayai sezaman dengan kisah pelayaran orang-orang Cina seperti mana yang dicatatkan oleh Chow Chu Fei pada tahun 1187 Masihi yang telah kita sebutkan tadi. Namun begitu, tiada sejarah yang lengkap yang dapat memperihalkan bilakah sebenarnya perahu besar mula dibina. Mengikut berdasarkan catatan oleh C.A. Gibson Hill, sememangnya Pelabuhan Kuala Terengganu menjadi tempat persinggahan kapal dagang luar dan muara sungainya dipenahi dengan puluhan perahu dagang Terengganu sekitar tahun 1948 Masihi. Terengganu satu-satunya negeri yang mempunyai perahu besar untuk berdagang ke seluruh kepulauan Melayu di Nusantara ini. Pelbagai ukuran perahu dibina mengikut kesesuaian muatan dan laluan serta perjalanan melintasi sempadan lautan maupun perairan semenanjung. Ketiadaan sistem jalan raya dan kenderaan pengangkutan darat sewaktu itu mendorong keutamaan penggunaan jalan air untuk menghantar barang-barang keperluan. Bahkan didapati kenderaan seperti motorkar yang diimport dari England dan tiba di Singapura turut diangkut menggunakan perahu besar untuk dihantar ke negeri-negeri lain termasuk negeri Terengganu. Perahu besar anak beda biasanya lebih utama digunakan untuk berdagang dalam negara atau perdagangan domestik, manakala perahu besar yang lain banyak digunakan untuk pelayaran membawa barang dagangan ke luar negara seperti Siam, Kemboja dan Selatan China. Barang-barang dagangan utama adalah hasil tenunan songket dan perkakasan tembaga. Menurut buku sejarah Darul Iman, barang-barang dagangan yang dibawa ke luar negeri ialah ikan, kelapa kering, biji timah, pinang kering, rotan, getah taban dan gambir. Manakala barang yang diimport kebanyakannya ialah garam dan beras, selain tepung ratus, kain putih, kapas dan benang. Setiap pelayaran biasanya terdiri dari seorang nakhoda, pembantunya yang digelar kapit nakhoda, juru ulin atau jurumudi, tukang layar dan tukang masak, serta beberapa orang awak-awak atau kelasi mengikut keperluan tugas dan dagangan.
Tempoh pelayaran bergantung kepada jarak perjalanan atau destinasi dan juga bergantung kepada musim tiupan angin. Pelayaran pergi balik dari Terengganu ke Indochina sebagai contoh biasanya mengambil masa hampir 3 bulan. Bermula tahun 1960-an, sistem pengangkutan menggunakan jalan darat mula berkembang dan kebanyakan jalan raya mula dibina melintasi daerah dan negeri. Jambatan-jambatan utama turut dibina melintasi sungai-sungai utama di negeri Terengganu. Penggunaan feri yang menyambung perjalanan darat melintasi sungai mula berkurang dan berakhir pada awal tahun 1970-an. Jadi serentak dengan itu juga, keutamaan penggunaan perahu besar sebagai kenderaan pengangkutan utama untuk berdagang mula merosot. Akhirnya, perahu besar banyak yang tersadai dan rosak. Terdapat juga laporan yang mengatakan bahawa sebahagian perahu besar telah rosak dan musnah semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1941 hingga 1943 Masihi. Ada di antaranya telah digunakan oleh tentera Jepun untuk mengangkut buruh paksa bagi pembinaan kereta api maut di Burma pada masa itu. Didapati pada tahun 1970-an, era kegemilangan perahu besar bakal berakhir. Banyak yang tersadai di muara sungai Terengganu, seperti di Kampung Seberang Takir, Seberang Bukit Tumbuh, Pulau Duyung dan Piliran. Ini kerana aktiviti perdagangan lebih ekonomi menggunakan jalan darat yang lebih cepat. Akhirnya, pada tahun 1982, pihak Muzium Negeri Terengganu telah mengabadikan sebanyak 2 buah perahu besar yang diberi nama Sabah T82 dan Kemajuan T65. Itulah sedikit perkongsian ilmu pada kali ini, berkisar mengenai kegemilangan sejarah perahu besar Terengganu. Terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu bersama kami. Salam hormat dari Mandalika TV. Sekian.